Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin perkenalkan adik kumpulan saya dan diri saya sendiri. Nama saya Luqman bin Ibrahim Syamsul Kamar, DB 190-127 dari Fakulti FPTV. Syafiq bin Misnan, Bobometrik DB 190015 daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Profesional. Assalamualaikum, nama saya Ashraf bin Said dengan nombor metrik DB 190037 daripada Fakulti FPTV. Nama saya Muhammad Khairul Ikmal bin Yahya, bernombor metrik DB 190120 daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Jamil, DB 190081 dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Zulkifli Farhan bin Tengku Zulzan, nombor matriks DB 190072 dari Fakulti FPTV. Selamat sejahtera. Nama saya Teo Wei Shen, DD 190045 dari Fakulti FKMP. Saya Chu Kim Zeng, DE 190105 dari Fakulti FKEE. Jeremy Anak Sunang, nombor metrik DB 10045, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Saya Spencer Gandiana Andrew, nombor metrik DB 190059 dari Fakulti FPTV. Kami dari kelas UQI 11202 Falsafah dan Isu Semasa, Seksyen 27. Dan kami dari kumpulan pelaksanaan kehidupan rumah baru bagi kalangan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTSM. Nama pensyarah kami adalah Ustazah Sarifah Khadijah binti Syed Abu Bakar. Ekstrak kajian kami adalah, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kehidupan rumah baru di dalam kehidupan pelajar UTSM dalam menangani wabak COVID-19. Kajian ini dihasilkan bagi mengenapati kebolehkesanan para pelajar dalam menjalani kehidupan rumah baru ini. Wabak COVID-19 memberi impak yang besar dalam perubahan seharian kehidupan rakyat di Malaysia, khususnya kepada para pelajar. Segala data dan maklumat daripada responden telah berjaya dikumpulkan dan direkodkan. Kajian ini telah memperlihatkan tahap keberkesanan, kemudahan serta permasalahan yang setiap pelajar dan para guru alami sepanjang menjalani proses pembelajaran secara atas talian. Kajian ini telah memperlihatkan tahap keberkesanan, kemudahan serta permasalahan yang setiap pelajar dan para guru alami sepanjang menjalani proses pembelajaran secara atas talian. Keratan akhbar isu semasa. Akhbar 1 menunjukkan semua institusi di Malaysia menukar cara mod pembelajaran yang normal kepada mod pembelajaran secara atas talian akibat daripada pandemik COVID-19. Keratan akhbar kedua pula pensyarah perlu menggunakan pelbagai platform pembelajaran secara atas talian agar tiada pelajar-pelajar yang tertinggal, dan mereka juga perlu sentiasa kreatif laksanakan pembelajaran dan pengejaran secara atas talian. Pendahuluan. Malaysia telah mengalami krisis pandemik COVID-19 dan pihak kerajaan telah mengisytiharkan dan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk membendung penularannya. Sektor pendidikan seperti TAFKA, sekolah kerajaan dan swasta, para universiti serta penutupan seluruh universiti awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran ditutup. Hal ini menyebabkan segala operasi dalam pelbagai sektor terjejas dan diarahkan tutup. Proses P&P telah dikendalikan secara maya dan memberi perubahan yang besar kepada tenaga pengajar dan para pelajar. Kebanyakan negara menukar proses pembelajaran dalam kuliah kepada pembelajaran atas talian ataupun online untuk membasmi ataupun mengurangkan penularan wabak COVID-19 daripada tersebar semasa proses P&P. Kaedah pembelajaran atas talian telah menjadi satu-satunya cara efektif untuk berinteraksi dengan para pelajar. Pembelajaran secara maya juga menjadi pilihan penuntut institusi pengajian tinggi, FPTA dan juga FPTS. Para pengajar perlu mengasah kemahiran dalam menggunakan teknologi untuk menyampaikan ilmu serta membantu pelajar untuk mahir dalam penggunaan kaedah pembelajaran atas talian.
Itu saja dari saya. Seterusnya saya mempersilakan Saudara Eden Jeremy untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih Saudara Spencer atas penerangan tersebut. Saya akan menerangkan tentang apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan adalah merupakan satu perkara yang penting bagi sesebuah negara. Jika tiada pendidikan, maka tiadalah kita yang menggelar mahasiswa. Tidak wujudlah universiti yang kita diami sekarang, di mana ia merupakan tempat untuk kita menimba ilmu. Jika sesebuah negara itu mengalami peningkatan di sektor pembangunan, maka ia membawa kepada inovatif, kemajuan kepada bangsa dan negara menuju ke arah merealisasikan wawasan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan sudah menjadi landasan dasar pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara adalah satu kumpulan konsep serta nilai yang menjadi asas kepada amalan-amalan pendidikan di Malaysia. Menurut falsafah pendidikan negara, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Oleh itu, kita yang menggelar mahasiswa mempunyai amanah yang sangat penting di mana kita bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan mampu membentuk diri kita ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya adalah kronologi pandemik COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah menyebabkan kerajaan melakukan perintah kawalan pergerakan itu dibuat di seluruh negara pada 18 Mac 2020. Kes pertama berlaku di Malaysia yang dibawa oleh pelancong daripada China yang masuk melalui Johor. Perintah kawalan pergerakan dilaksanakan selama 14 hari bermula pada 18 Mac 2020 pada masa itu sehingga 31 Mac 2020 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin. Sektor institusi pendidikan telah dipaksa untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan juga. Selepas beberapa peringkat perintah kawalan pergerakan, ianya semakin terkawal. Namun, institusi pengajian tinggi atau IPT masih tidak dibenarkan untuk kembali kepada institusi masing-masing. Oleh itu, kita sebagai pelajar haruslah sedar bahawa kita haruslah bekerjasama dengan kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Pembelajaran secara tersetalian adalah merupakan satu-satunya cara untuk kita mendekatkan diri antara satu sama lain dalam suasana pengajian yang baru. Seterusnya adalah kehidupan norma baru dalam kalangan pelajar. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sangat bertepatan untuk menjelaskan pembelajaran sepanjang hayat ini. Pelajar perlu belajar menyusun masa dan keutamaan bahan mana yang perlu dipelajari dan diselesaikan terlebih dahulu. Pelaksanaan pembelajaran atas talian ini memerlukan pelajar membina kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Oleh itu, pelajar perlu menentukan apakah yang perlu dipelajari, mencari bahan yang telah guru atau pensyarah letak di platform pembelajaran maya seperti Google Classroom dan e-learning university. Sekian daripada saya. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Syafiq. Untuk slide seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian ini dilaksanakan untuk menjelaskan konsep falsafah pendidikan kebangsaan dan impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Selain itu, ia bertujuan untuk mengkaji keberkesanan dan langkah-langkah kaedah pembelajaran di atas talian. Seterusnya, ia dibentuk untuk mengenal pasti kajian terhadap penerimaan dan persediaan pelajar UTHM terhadap norma baru dalam sistem pengajaran dan pembelajaran PNP.
Dan akhir sekali, objektif kajian ini dibangunkan adalah untuk menyederhanakan cadangan untuk menyesuaikan diri dengan suasana normal yang baru. Slide seterusnya. Slide seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji perubahan norma baru kehidupan dalam kalangan pelajar. Langkah yang diambil adalah dengan responden dipilih secara bertujuan bagi memenuhi kehendak jawapan yang bertetapan dengan tajuk kajian serta objektif kajian. Selain itu, ia menggunakan kaedah penyelidikan melalui platform media massa bagi mendapatkan maklumat mengenai persoalan kajian. Seterusnya, data yang dikumpul akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan grafik. Bukan itu sahaja, pengkaji akan mengedarkan borang Google Form melalui aplikasi WhatsApp kepada mana-mana responden yang berkaitan secara rawak. Samping itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji perubahan norma kehidupan baru di kalangan pelajar setelah negara Malaysia dilanda virus pandemik COVID-19 dan untuk mengkaji proses atau krisis yang dihadapi oleh pelajar-pelajar semasa perubahan ini berlaku. Dan akhir sekali adalah mendapatkan maklumat mengenai data yang diperoleh berdasarkan borang soal selidik pandangan responden mengenai perubahan norma baru kehidupan di kalangan pelajar di Malaysia. Bagi slide kali ini, saya akan menerangkan hasil kajian bagi bahagian A, iaitu maklumat demografi. Bagi hasil kajian ini, kami membagikan jawapan kepada 5 skala jawapan, iaitu 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Tidak pasti. 4. Setuju. Dan 5. Sangat setuju. Setelah menerima data bagi 36 orang responden, kami dapati sebanyak 97.2% pelajar berada di rumah dan selebihnya masih berada di kolej kediaman. Setakat ini saja daripada saya. Slide seterusnya, saya mempersilakan saudara Ashraf untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum, nama saya Ashraf bin Said dan saya akan membentangkan untuk bahagian B, iaitu konsep falsafah pendidikan kebangsaan dan impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Soalan pertama iaitu, sebagai seorang pelajar, saya sedar bahawa negara mempunyai falsafah pendidikan yang tersendiri. Di sini kita dapat lihat bahawa 61.1% daripada para responden menyedari tentang hal yang demikian, manakala 16.7% sahaja daripada para responden yang tidak pasti tentang soalan tersebut. Hal ini membuktikan bahawa majoriti besar para pelajar peka bahawa negara mempunyai falsafah pendidikan yang tersendiri. Soalan seterusnya ialah pihak UTHM telah menetapkan supaya pembelajaran tetap diteruskan, iaitu melalui platform pembelajaran atas talian untuk menukar mod pengajian yang lama demi memastikan keselamatan saya dan pelajar lain terjaga dalam usaha memutuskan rangkaian pandemik COVID-19. Di sini kita dapat lihat bahawa seramai 36 pelajar telah menjawab soalan dan seramai 19 orang sangat setuju dan 13 orang setuju untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya soalan yang ke-6. Saya lebih suka mod pembelajaran secara atas talian dengan pensyarah berbanding mod yang lama. Hasil daripada kajian ini menunjukkan ramai pelajar yang tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Sebanyak 50% daripada para responden sangat tidak setuju dan tidak setuju, manakala 25% tidak pasti. Hanya sebanyak 19.4% yang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Manakala soalan ke-7 pula, saya berasa mudah untuk memahami ilmu yang disampaikan melalui pembelajaran atas talian. Keputusan bagi soalan ini juga hampir sama dengan soalan sebelumnya. Di sini kita dapat lihat bahawa seramai 25% pelajar sangat tidak setuju
27.8% tidak setuju dan 27.8% tidak pasti. Hanya seramai 13.9% sangat setuju dan hanya 5.6% yang setuju. Daripada dua soalan ini, kita dapat lihat bahawa pelajar lebih memilih cara pembelajaran yang lama berbanding pembelajaran atas talian. Soalan yang ke-9. Saya percaya bahawa komunikasi dengan pensyarah melalui platform pembelajaran secara atas talian dapat memberikan keyakinan kepada saya untuk memberikan pendapat mengenai topik yang dibincangkan. Di sini kita dapat lihat bahawa majoriti daripada para responden tidak pasti, iaitu sebanyak 30.6%, manakala seramai 13.9% setuju dan 16.7% sangat setuju. Seterusnya, soalan terakhir dalam bahagian B, iaitu pembelajaran secara atas talian dapat membuka peluang kepada saya untuk mencuba pelbagai aplikasi di Google, sebagai contoh Google Meet, Quizizz untuk tujuan pembelajaran yang lebih menarik. Di sini jelas menunjukkan majoriti pelajar setuju dan sangat setuju dengan masing-masing mencatatkan 39.8% dan 27.8%. Hasil kaji selidik ini membuktikan para pelajar fleksibel dengan gaya pembelajaran baru yang ada di luar sana. Kita beralih pula ke bahagian C, iaitu tahap penerimaan dan persediaan pelajar UTHM terhadap norma baharu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Soalannya ialah, saya yakin pembelajaran secara atas talian dapat membantu saya untuk belajar dengan lebih baik. Di sini kita dapat lihat bahawa seramai 27.8% tidak setuju, manakala 27.8% juga tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Soalan seterusnya. Saya bersedia untuk pergi ke kawasan yang ada liputan internet jika liputan internet di kawasan saya mengalami masalah. Seramai 33.3% setuju dan 19.4% sangat setuju untuk pergi ke kawasan yang lebih baik rangkaian internet sekiranya berlaku gangguan rangkaian internet di kawasan mereka. Soalan ke-7. Pembelajaran secara atas talian adalah langkah terbaik untuk menyesuaikan diri dengan suasana norma kehidupan baru sebagai seorang pelajar. Majoriti para responden setuju dengan kenyataan tersebut dan diikuti seramai 22.2% sangat setuju. Soalan terakhir dalam bahagian C ialah pembelajaran secara atas talian dapat mendidik saya supaya menjadi lebih berdikari dengan usaha sendiri. Di sini jelas menunjukkan para responden menyokong kenyataan ini, manakala hanya 5.8% sangat tidak setuju dan tidak setuju. Seterusnya adalah bahagian yang terakhir, iaitu bahagian D. Bahagian ini ialah tentang cadangan untuk menyesuaikan diri dengan suasana norma yang baru. Soalan yang pertama ialah, sebagai seorang pelajar, apakah pandangan anda mengenai pembelajaran secara atas talian? Berikut merupakan dua contoh cadangan daripada para responden yang telah kami perolehi. Contoh yang pertama, pada pandangan saya, pembelajaran atas talian dapat membantu saya untuk lebih berdisiplin dalam menguruskan masa dengan baik. Pada itu, ia juga dapat membantu saya untuk mengenali dengan lebih dekat mengenai kaedah penggunaan talian seperti komputer, telefon dan lain-lain untuk melayari internet. Dan contoh yang kedua ialah banyak masalah yang dihadapi dengan pembelajaran atas talian, antaranya capaian internet, kesalahfahaman, maklumat antara pelajar dan pensyarah, had masa yang terbatas. Bagi mereka yang menggunakan plan internet akan menjejaskan kewangan mereka, banyak gangguan yang dihadapi dengan menjalankan pembelajaran atas talian. Akhir sekali, apakah cadangan anda untuk penambahbaikan norma baru dalam pembelajaran atas talian? Berikut merupakan cadangan-cadangan yang telah kami terima daripada para responden. Cadangan yang pertama, penyediaan model yang lengkap dalam talian. Kerajaan haruslah memperluaskan bagi rangkaian internet bagi memudahkan terutamanya para pelajar di kawasan pedalaman supaya senang untuk mendapat akses bagi mengikuti pembelajaran secara atas talian.
Seterusnya, memanjangkan tempoh penyerahan tugasan, mempertimbangkan pembukaan IPTA secara beransur dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan akhir sekali, mungkin para pensyarah perlu membuat perbincangan antara pelajar dengan tepat. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Luqman untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Saya Luqman akan menerangkan cadangan yang dapat kami simpulkan daripada keseluruhan jurnal kami. Yang pertama, pihak pendidik perlu menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik, kreatif dan dapat menyediakan ruang e-learning yang meluas kepada para pelajar. Yang kedua, para pelajar perlu memberikan komitmen yang penuh dan pandai menguruskan masa dengan teratur semasa proses PDP secara atas talian dijalankan. Selain daripada itu, pihak ibu bapa, pihak IPT, pihak kerajaan perlu menyediakan kemudahan internet yang baik dan berkualiti semasa proses pengajaran pembelajaran secara atas talian. Pihak sekolah dan kerajaan perlu memberikan latihan dan kemahiran yang berkualiti kepada guru-guru dalam memproses PDP secara atas talian supaya para pelajar dapat memahami sesuatu perkara tersebut dengan baik. Seterusnya, kita ke bahagian kesimpulan. Impak COVID-19 telah memberikan kesan yang amat besar terhadap sektor pendidikan, bermula dari peringkat sekolah sehingga peringkat IPT. Maka wujudlah sistem pembelajaran e-learning, iaitu pengajaran dan pelajaran ataupun PDP secara atas talian atau jarak jauh, untuk menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Walaupun para guru ataupun pensyarah terpaksa mengarungi berbagai cabaran dan rintangan, tetapi mereka tidak sesekali mematahkan semangat untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajarnya. Akhir sekali, kami berdoa agar wabak penyakit COVID-19 ini akan hilang selama-lamanya dan ilmu yang diperolehi secara di atas talian dapat dipahami dan manfaatkannya pada masa yang akan datang. Sekian sahaja untuk Pembentangan Tangan jurnal dari Kebelang. Sekian, terima kasih.